Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada pagi ini kita sambung kitab pedoman sembahyang berjamaah. Kita berhenti pada muka 13 Rumi. Jawi 7. Jawi 7, Rumi 13. 13 kat bawah tu, kalau yang Jawi kat bawah tu. Kita bincang pasal apa ni? Kita bincang pasal makmum. Syarat yang pertama untuk berjemaah adalah makmum dan imam hendaklah, wajiblah makmum dan imam duduk satu tempat. Mesti duduk satu tempat. Cuma bila kita sebut satu tempat, makmum dan imam duduk satu tempat, apa maksud satu tempat tu? Dia nak bahas apa maksud satu tempat. Kalau makmum dan imam duduk di tempat yang berbeza, maka tak sah ikutan tu. Tak sah ikutan. Makmum dan imam mesti duduk satu tempat. Jadi kita nak bahas satu tempat. Jadi kalau dianya satu tempat, walaupun ianya besar sekalipun, tetap namanya satu tempat. Bolehlah jadi makmum. Siapa nak jadi makmum? Kalaulah tempat tu besar berkilometer sekalipun, asalkan namanya satu tempat, maka bolehlah imam dan makmum sembahyang kat situ. Makmum bolehlah ikut imam kat situ. Jadi nak tahu tempat tu apa? Satu tempat. Jika yang satu tempat tu besar macam kampung, maka bolehlah pak masing-masing solat dekat dalam rumah, ikut imam dekat surau masjid. Kalau itu dikira satu tempat. Kalau kampung tu dikira satu tempat. Kalau kampung tu besar sangat. Kalau bangunan tu dikira satu tempat, jika gitu, maka bolehlah makmum, imam semayang, makmum duduk tingkat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 40. Boleh lah, sebab satu tempat. Kalau itu maksud tempat. Soalannya apa maksud tempat? Itu yang dibahas. Maksud tempat, dia kata imam dan makmum mesti duduk satu tempat. Satu tempat dalam masalah masjid dia beza. Kalau masalah bukan masjid dia beza. Maksud tempat tu. Kalau dalam masjid, kita dah bahas sebelum ni, bila dia namanya masjid, satu tanah, satu bangunan yang diwakafkan untuk orang sembahyang, besar macam mana pun dikira satu tempat. Kecil macam mana pun dikira satu tempat juga. Kecil ada besar, 10 kali 10 kaki je. Masjid besar tu. Satu tempat tu, itulah dikira tempat. Satu-satu. Kalau masjid tu besar 100 meter. Besar panjangnya masjid ni. Dikira 1 meter, 100 meter. Kalau masjid tu besar 1 kilometer, ada masjid 1 kilometer, kata buat masalah, maka bolehlah sembahyang dalam tu makmum dengan imam walaupun 1 kilometer, sebab namanya masjid. Jadi jika dalam masjid, mudah je, tak susah pun untuk faham. Selagi namanya masjid, boleh nak jadi makmum kat situ. Imam duduk, makmum boleh duduk dekat dalam masjid tu. Apa maksud makmum boleh ikut imam ni?
Kalau imam duduk kat depan, makmum lepas satu soft, itu bukan masjid, mana-mana pun boleh. Tu tak payah sembang lah. Dekat padang ke kat apa, imam depan, lepas tu makmum. Satu soft. Ada jarak ke? Mana ada jarak? Selagi banyak soft tu bersambung, selagi itulah boleh. Jauh mana sekalipun. Itu tak bincang dalam masjid ke, luar masjid ke, sama. Sebab imam duduk depan, makmum duduk belakang, softnya bersambung. Habis yang cerita pasal ni apa ni? Pasal imam duduk depan, makmum duduk tempat lain. Duduk jauh, tapi masih lagi dalam masjid. Boleh. Tu nak kita tu. Dia kata, kalau macam tu, masjid besar, imam duduk depan, makmum duduk belakang. Kalau bersambung, tak payah sembang. Masjid ke surau ke apa ke boleh. Dah nama bersambung kan. Imam duduk depan, makmum soft pertama, soft kedua, makmum soft ketiga. Itu tak payah sembang lah tu. Itu kita semua pun tahu. Takkanlah ada had setelah 10 soft, belakang tu tak ikut dah. Tak logik. Bukan masalah tu. Masalah imam di depan, mungkin ada makmum 2-3 soft. Lepas tu, makmum seorang lagi tu, jauh dia duduk kat belakang. Seorang-seorang dia. Boleh tak? Boleh. Asalkan ianya masjid. Jauh mana? Tu, masjid tu besar 1 kilometer. Kalau ada masjid besar 1 kilometer, imam seorang di depan. Makmum seorang duduk ujung kat dinding. Tapi dalam masjid, boleh. Dari segi boleh. Dengan syarat, dia tahu imam tu bergerak sama ada melalui suara imam atau melalui dia tengok, dia nampak. Boleh walaupun jauh. Itu buat contoh aja. Jadi dan jika luasnya masjid ni, luasnya hukum masjid, jika makmum tu duduk tepi tiang boleh, putus 3-4 soft boleh. Habis kalau putus banyak soft, tak dapatlah pahala soft. Itu bab lain. Kita cerita bab soft berjemaah. Bukan cerita putus soft ke jadi 25, 27 ke dapat pahala jemaah. Itu bab lain. Kita cerita bab ikut. Makmum tadi boleh ikut. Walaupun jauh ke belakang. Nak tengok makmum tu kena terkopong. Baru nampak. Jauh hanya. Kat mana ni? Masjid. Besar punya masjid. Boleh. Dengan syarat makmum tadi tahulah imam gerak. Kalau dia tak tahu imam gerak, dia nak ikut je dia. Itu dia punya. Dan jika makmum tu dia duduk tepi tiang boleh, dia duduk kat belakang sana boleh, ada dinding boleh, ada tingkap boleh, ada bilik boleh, duduk dalam bilik seorang-seorang. Dalam bilik seorang-seorang dia duduk. Tapi dalam bilik tu dalam masjid boleh, dia kunci bilik boleh, apa aja. Janji namanya masjid luas. Ada satu bilik kat belakang masjid tu, tapi masih lagi masjid. Imam dah sembahyang seorang ni, makmum seorang dalam bilik tu, siap kunci lagi boleh. Nak kata luasnya hukum masjid. Makmum boleh ikut macam-macam mana pun. Tak kira imam duduk, makmum duduk kat bawah, imam duduk kat tempat biasa, makmum duduk dekat menara tu, menara naik tinggi atas tu, 40 tingkat boleh. Dengan syarat dia tahulah imam gerak. Itu memang syarat logik pun. Kalau dia tak tahu imam gerak, dia nak ikut macam mana? Sama ada melalui pendengaran atau penglihatan dia. Patut boleh makmum duduk atas tu, betulkan speaker, tengah betulkan speaker tiba azan. Nak turun tu 40, katalah kan. 40 tingkat, tinggi kata letak tinggi. Ataupun nak turun tu payah. Payah tu maksud pakai tangga lah. Ada tangga lah, cuma nak turun tu Allah penat. Nanti turun-turun orang dah semayang lah. Silap orang habis semayang. Contoh, semayang dekat atas tu, boleh. Ataupun imam duduk sini, makmum duduk dalam telaga. Dengan syarat telaga tu masih di masjid. Katalah gali kat tepi tu, telaga dalam. Kalau ikut tu 40 tingkat ke dalam. Katalah buat masalah. Imam duduk kat atas. Dia duduk buat apa dalam tu? Mana tahu saja buat masalah. Dalam masjid tu digali macam telaga. Makmum duduk dalam tu, imam duduk kat depan. Boleh. Janji masjid. Nak bagi tahu, masjid tak ada masalah. Malah kalau ada bilik dikunci pun, jangan dipaku saja. Itu yang lah kita bincang kan. Jangan dipaku aja. Jika ada pintu, ada bilik, ada pintu, makmum semayang kat sebelah, ada dinding, ada pintu. Dan pintu itu dipaku, barulah tak sah, tak ikut. Sebab paku. Kalau kunci, rantai, semua boleh. Nak bagi tahu masjid ni hukumnya luas. Mayanglah kat mana-mana pun. So janji namanya masjid. Okey. Janji dia dinamakan masjid. Okey. Kemudian yang tu ialah tu, maksud paku tu kan. Kemudian dia bahas pula yang kedua, itu yang pertama, yang kelakuan yang kedua dan yang ketiga tu sama. Imam duduk dalam masjid, makmum duduk luar masjid. Itu ada syarat tertentu. Imam duduk dalam masjid, makmum duduk luar masjid. Jika makmum yang duduk dalam masjid tu kerana masjid tu penuh, maka bersambung-sambung, itu tak payah sembang. Memang boleh lah. Sebab bersambung-sambung kan, sebut tadi bersambung tak ada masalah. Yang kedua, yang ini bukan. Imam duduk dalam masjid, makmum duduk luar masjid seorang-seorang.
Ataupun satu dua soft. Yang terputus softnya dengan yang kat dalam. Baru jadi hal. Baru jadi cerita. Kita akan bincang. Ataupun imam duduk luar masjid, makmum duduk dalam masjid. Yang ni pelik macam mana boleh jadi macam ni. Imam duduk luar, makmum duduk dalam. Tapi dia bagi hukum tu kelakuan ketiga. Imam di luar masjid dan makmum di dalam masjid. Kelakuan ketiga tu. Mungkin tak tahulah jadi apa benda, macam mana boleh jadi. Imam duduk luar, makmum duduk dalam masjid. Dia ada hukum yang tertentu. Dia tak sama macam makmum dan imam duduk dalam masjid. Makmum dan imam duduk dalam masjid, macam-macam mana pun boleh. Dia ada hukum tertentu. Yang kita dah bahas sikit, iaitu dia kata jarak imam dan makmum tu tak boleh lebih daripada 300 hasta. 300 hasta. Itu syarat dia. Sebab imam duduk kat dalam masjid, makmum duduk kat luar. Habis kalau bersambung soft 3 km pun tak apa. Ini yang tak bersambung ni. Imam duduk dalam masjid, makmum duduk luar, jangan lebih daripada 300 hasta. Ataupun sebenarnya 303 hasta. Dia kata atau lebih sikit tak apa, 303 hasta. Maka kalau makmum tu duduk jauh, berapa tu? 303 hasta ni satu hasta. Kalau meter berapa dah kira itu? Siapa dah dobit? Lupa dah. 100 meter? Satu apa? Saya ada sebut hari tu. Saya pun ada kira. Takkan nak kira sampai 300 kali. Berapa? Dah tak silap 100 meter ke? Tak silap lah. Saya ada bagi lagi tu. Mesti orang tak tulis. Tak tahu lah. Saya sendiri bukannya ingat pun. Berapa 300 hasta tu tahulah meter tu. Mana ni? Hilang lah dobit tu. Tak silap 303 hasta. Cuma nak tahu dia bila 303 hasta, maknanya kalau kita kira soft 100 soft. 100 soft. Sebab satu soft 3 hasta. Dan 303. Jadi kalau imam duduk kat dalam masjid, makmum duduk luar dan softnya terputus. Makmum tu duduk kat mana? Dekat jalan raya. Dekat jalan raya. Kenapa duduk situ? Mana tahu. Mungkin jadi ketika PKP hari tu kan. Boleh jadi. Buatlah masalah apa pun. Okay. Dia ada syarat tertentu. Pertama, jangan lebih 300 hasta. Kalau setakat jalan raya, tak lebih 300 hasta. Ataupun dia duduk kat rumah dia, boleh ada sembahyang kat rumah dia. Rumah dia tepi tu. Dia sembahyang kat rumah dia. Janji jangan lebih 300 hasta. Boleh. Tu baru satu syarat. Ada syarat lagi. Syarat pertama, imam dan makmum jangan lebih 303 hasta. Tu yang pertama. Walaupun makmum tu duduk rumah dia. Dah ada syarat lagi Jangan sembahyang kat rumah pula ni. Ada syarat lagi. Tak cukup syarat. Ada baru satu syarat. Dan dikira 303 hasta bukan bermula daripada imam. Bermula daripada dinding masjid. Masuk keluar tu, yang buka sweeper tu, situlah kira 303 hasta. Alright. Tu syarat pertama. Syarat pertama. Tu dah bincang sebenarnya. Okey, yang seterusnya. Jangan ada dinding. Jangan ada dinding. Tu syarat yang kedua. Maksud jangan ada dinding, jangan ada dinding antara imam dan makmum. Macam mana? Contohnya kalau makmum tadi yang semayang yang kat luar tadi, dia nak pergi kepada imam, tak ada dinding yang menghalang. Bila sebut dinding, termasuklah juga tirai dan sebagainya. Tak ada yang menghalang. Walaupun dia boleh selak tirai, tu tak kira serak. Dia kira ada tak menghalang. Makmum tadi yang duduk jauh tadi daripada imam tadi, nak pergi kepada imam, ada penghalang tak? Ada dinding tak? Ada, walaupun satu tali sekalipun, dia kira dinding. Tali tu tinggi sejengkal, lebih kurang. Tali. Kalau ada buat renovation kan apa kan, dia tak tali yang renovation yang tukang tak tali tu kan. Tali tu rendah je, contohnya rendah je. Pun dikira dinding. Ada tak makmum yang terputus soft tadi, yang duduk kat luar tadi, nak pergi dekat imam, ada dinding? Tak apa lagi ada dinding. Dinding tu menghalang tak untuk dia pergi? Dalam keadaan dia pergi tu tidak berundur. Kalau berundur tak kira. Tak berundur. Jadi kalau katalah rumah dekat situ, kalau katalah ni masjid, tapi ni bukan masjid, katalah ni masjid, rumah dekat situ, dia buka pintu dia. Dan buka pintu ni. Dan buka pintu pagar. Rumah dia yang straight ni. Boleh dia sembahyang kat rumah. Dengan syarat dia nak pergi kat imam, bukan suruh pergi. Kalau dia nak pergi kat imam. Pergi di jalan kan? Yang boleh ke depan dan ke kiri ke kanannya. Nak mengelak tu boleh. Tapi undur tak boleh. Tak kira. Jadi kalau dia boleh pergi, dia boleh sembahyang. Dengan syarat kat rumah tu, rumah dia tak lebih 300 hasta. 303 hasta. Boleh. Tapi pahala sah dapat. Pahala sah putus. Dah putus. Tapi sah, boleh ikut.
Tapi kalau tutup je pintu ni, pintu sliding ni, dia tak sah dah. Tutup pintu sliding, tak boleh dah. Sebab apa? Sebab nak pergi kat imam, ada halang. Alah, buka je lah. Bukan suruh pergi kat imam, kita nak buat masalah je. Jadi kalau ada pintu tertutup, maka tak sah dah ikut dia kat rumah. Kalau pintu pagar, ada pintu pagar tutup, tak sah dah. Itu yang orang masa PKP ni sembahyang kat luar tu, semua tak sah tu. Ya, kita dah cerita sikit kan, baru ni. Yang sembahyang kat luar tu, dia pergi-pergi, tak boleh, tak cukup. Sebab dah letak dah 40 orang ke berapa, 300 orang ke, kan dah letak dah berapa jumlah, kerana membahaya ni. Buat solat jarak-jarak. Dia kata datang jauh-jauh, sembahyang kat, walaupun tutup, dia sembahyang kat tepi longkang tu, atau kat luar tu. Tak sah. Sebab dia nak, bila kata gitu, lebih tak 300 hasta daripada dinding masjid? Tak lebih. Tak lebih. Cukup satu syarat. Yang kedua, boleh tak dia nak pergi kat imam tanpa ada halangan? Tak boleh, kunci kan? Kunci. Kalau tak, sebab tu saya sebut yang terlepas. Kalau AJK yang faham, dia akan, mula dia tak bagi masuk. Bila dah qomat, sebagai nak kesian kat orang kat luar, dia sembahyang tak sah. Dan dia balik tak qada pun. Dia akan buka pintu yang kat depan. Mana-mana pintu kecil, cukuplah untuk seorang lalu. Duduk kat depan, dia sembahyang kat situ. Sebab kalau dia tak sembahyang kat situ, orang masuk pula. Dia sembahyang kat situ. Kenapa dia buka? Nak bagi yang kat luar tu sah. Dan tak payah beritahu. Sebab kalau kata sah dah, aku dah buka ke depan, minggu depan makin ramai pula. Makin ramai pula. Tapi orang sembahyang kat luar tu, saya perhati, dia tak tahu pun hukum ni. Maka dia sembahyang kat luar tu tak sah. Kerana dia tak boleh pergi dekat imam. Kalau nak pergi, kena ada pintu. Kalau pintu tu ada tapi di belakang, dia sembahyang di depan, maka dia nak pergi ke imam, dia terpaksa berundur. Tak sah juga, tak boleh juga. Tak boleh juga. Yang saya cerita di baluk perdana tu kan, dia baru je siap, baru buat, bau lagi, simen, bau cat lagi bau. Bila saya kata, orang kat seluar tu, kat luar ni dah naik taraf masjid belum? Belum, dia tengah minta masjid tapi tak dapat pun. Sebab tu dia buat innovation macam-macam tu. Baluk perdana. Dia kata, kat luar tu sembahyang macam mana? Yang kat luar belah luar ni. Kalau macam ni lebih kurang kat situ lah. Sembahyang macam mana? Ada sembahyang? Ada. Sembahyang tarawih? Ada. Allah kata. Mana pintu nak masuk? Tu kat belakang. Macam mana kalau makmum ni nak pergi kat imam? Dia kena undur lah. Dia kena undur. Tak sah. Tak lama lepas tu dia pecah terus. Sekejap je, seminggu pecah. Datang balik, Allah, comel-comel pecah. Macam mana? Patut terfaham hukum dulu, baru buat. Ini buat dulu baru. Tu nasib baik tak ada orang tegur. Kalau tidak, duk gitu lah. Kalau kita tengok surau-surau dulu, sekarang pun tak tahu lah, sekarang dah kurang dah. Dia ada macam masjid lelaki ni macam ni. Dia, untuk perempuan dia buat belah sana. Dia belah sana, belah sana dengan belah sana. Untuk perempuan. Surau ni bukan masjid. Sebab surau mesti kena boleh lalu. Kalau masjid tak apa kan? Dia ada pintu kat belakang. Pintu kat depan ni tak ada. Maka dia semayang kat sebelah tu. Dia satu saf dengan lelaki nanti. Tak ada masalah dari situ sebab ada dinding. Tak ada masalah pun. Perempuan belah sana tu. Cuma macam mana nak pergi kat imam? Dia kena lalu kat pintu belakang. Dah lah tu, tutup lah pintu tu. Tak sah ikut sebelah. Bahkan kena pecah kat sini. Pecah buat pintu. Ketika nak semayang buka pintu. Saya tengok banyak tempat gitu. Dia tak peduli pun. Tak peduli pun. Masjid tak apa. Kunci mangga pun tak apa. Jangan paku aja. Ini surau. Surau ni, kalau kita sebut surau, dia jadi masalah. Kita sebut macam ni. Ini bukan masjid. Kan senang. Sebab bila sebut surau, dia macam-macam datang. Alah, surau pun tempat macam masjid juga. Dia ini hukum masjid. Ini adalah hukum masjid. Kalau bukan masjid, hukum dia lain. Jadi surau, sekejap, ni masjid ke? Masjid ke bukan masjid? Jangan ambil nama surau, balasah, musalla. Masjid ke bukan masjid? Bukan, bukan masjid. Stop. Ni bila kita sebut surau, ada je dia punya, surau pun tempat sembahyang juga, itu juga. Sebab hukum ni, dia antara masjid dan bukan masjid. Bila kata bukan masjid, bukanlah. Tak payahlah nak letak nama apa pun. Bukanlah masjid. Dan kita dah bahas macam nak jadi masjid sebelum ni lah. Kita tengok baca kat bawah tu. Maka jika ada antara keduanya dinding, maka dia kata bersalahan atas sikit tu. Bersalahan kelakuan yang pertama, imam dan makmum dalam masjid, maka diluaskan hukum. Tak ada masalah pun nak duduk kat mana-mana pun. Walaupun ada dinding. Kerana masjid ketentuan tempat sembahyang bagaimana yang telah lalu kenyataannya. Masjid ni memang dia khas dah. Maka sembahyang kat mana-mana pun, dinding tak dinding, pintu tak pintu, tak ada masalah.
Yang masalah bila dia keluar tempat parking, keluar pintu pagar, baru masalah. Dia kata, maka jika ada di antara keduanya, apa ni? Keduanya yang bukan masjid ni. Antara keduanya, imam dan makmum. Antara imam dan makmum, ada dinding. Keduanya, tu maksud kedua, iaitu imam dan makmum. Ada dinding. Yang mana bukan masjid. Okay? Yang mana ada dinding, yang ada pintu. Pintu tu terbuka. Maka harus mengikut mereka yang berdiri berbetulan pintunya. Maka bolehlah ikut kerana pintu tu terbuka. Boleh ikut sebab kita boleh tahu pergerakan imam. Kalau tak boleh melalui dengar pun, boleh melalui tengok makmum yang, kalau tak boleh tengok imam pun, tengok makmum yang terakhir. Tu dia kata tu. Kalau kata soto panjang, ada makmum dekat pintu. Dekat pintu ada makmum. Jadi ada makmum yang dekat pintu nampak imam atau tahu imam bergerak. Dia duduk kat luar. Dia tak nampak imam, mungkin dia tak dengar imam juga. Maka macam mana nak ikut imam? Dia boleh tengok makmum yang ada kat pintu. Dia akan bahas waktu nanti. Maka harus mengikut mereka yang berdiri berbetulan pintunya. Boleh ikut dia. Tapi kalau boleh dengar, dengar lah. Buat apa ikut dia? Kita boleh dengar sendiri kan? Dan saf yang berhubung dengan dia, dan demikian lagi mereka di belakangnya. Jadi kalau katalah masjid tu ada orang, imam seorang kat sini, masjid tu bukan masjid, surau. Imam seorang, makmum duduk dekat pintu. Ada seorang. Makmum seorang kat pintu. Makmum yang kat luar boleh ikut makmum yang dekat pintu. Sebab makmum kat pintu tu tengok imam. Maka dia boleh ikut. Tu yang dia kata sini. Jadilah mereka yang berdiri berbetulan pintu itu rabithah. Perantara. Rabithah, medium, perantara. Dalam Rumi dia kata apa? Penambat, yang menambat. Boleh juga. Jadi di antara mereka itu dan imam, dan antara imam. Jadi imam, walaupun makmum tak boleh dengar, tak boleh tengok imam, sepatutnya dia tak tahulah imam nak bergerak macam mana. Tapi ada makmum yang dekat pintu. Pintu tu pula terbuka. Maka dia boleh ikut imam dengan mengikut makmum tadi tu. Kalau boleh dengar, kita dengar. Okay? Dan jadilah ia pada hak mereka itu seperti imam. Tak boleh cepat daripada dia. Walaupun dia bukan imam, dia dekat pintu. Tapi kita dah tak nampak imam, ikut dia. Okay? Maka tiada harus mendahulu mereka itu atasnya. Selagi dia tak gerak, makmum yang duduk belah sana tak boleh gerak. Sebab dia tak dengar dan tak nampak imam. Kalau dengar, tak apa. Maka, ni masalah ni. Jika mendinding oleh suatu yang menegahkan lalu, seperti pagar jarang. Ni pagar jarang ni. Pagar jarang, istilah dia panggil. Walaupun kita panggil langsir. Pagar jarang. Atau menegah lihat. Kenapa dia kata pagar jarang? Pagar tu jarang, tabik jarang. Walaupun boleh nampak imam, walaupun boleh nampak makmum yang lain, tapi tak boleh lalu. Bila tak boleh lalu, tak boleh ikut. Walaupun boleh nampak. Lepas tu dia kata, bagi contoh pagar jarang. Atau menegah lihat. Seperti pintu yang dikatuk. Dikatuk. Dikatuk tu ditutup lah. Dikatup. Ada pintu, tapi pintu tutup. Kalau ada pintu. Kalau tak ada pintu, tak ada pintu lah. Tak boleh ikut lah, tak ada pintu. Ni bukan masjid lah. Kalau ada pintu, pintu tu kena buka. Kalau tutup, orang dalam tu tak boleh ikut. Okay? Ataupun dia tak ada pintu, tapi dia ada jarang-jarang. Macam grill tu kan. Tak boleh juga walaupun dia nampak imam. Dia tak boleh ikut dalam tu. Sebab yang penting boleh lalu tak? Tak boleh lalu. Tak boleh berjalan kepada imam. Dan seumpama pintu katuk. Katuk. Kenapa ayat dia kata katuk-katuk gini? Sebab ni Tok Guru ni yang karang kitab ni orang Kelantan. Sebab tu dia katuk-katuk tak? Katuk-katuk. Tengok nama dia. Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapah. Kelantan kan? Sebab tu dia ayat dia kadang-kadang. Pintu yang dikatuk. Katuk, kita pun faham kat sini kan. Katuk tutup lah. Bukan katuk pukul bukan. Katuk. Dikatuk, ditutup. Dan seumpama pintu pintu katuk tabir. Dan seumpama pintu, macam pintu juga katuk tabir, macam tu. Tu yang belakang tu. Yang dahulu, pintu katuk tabir yang dahulu dah cerita sebelum ni. Atau berdiri seorang pada berbetulan pintu. Ni saya tiada sah mengikut. Walaupun dia berhenti dia duduk dekat tepi pintu, tak sah ikut sebab pintu tu tutup. Dia kena pintu tu buka.
Jadi di masalah surau, masalah orang perempuan biasanya apabila sembahyang tak dibuka tabir. Sikit aja macam ni je, seorang lalu. Lebih kurang apa? Sejengkal. 2 jengkal kot. Agak-agak je. Buka sikit. Dia tak kisah nak buka belah kiri, nak buka belah kanan, nak buka tengah, tak kisah. Yang tak bolehnya buka kat belakang. Kalau dia buka kat belakang, orang yang sembahyang belakang, orang yang sembahyang kat depan tu semua tak sah. Yang sah sembahyang kat tepi pintu dan belakang. Sebab macam ni, bila perempuan tu sembahyang, macam mana dia nak pergi kat imam? Bukan suruh pergi, nak fikir macam mana nak pergi kat imam. Bila dia berjalan, boleh tak dia pergi kat imam kiri kanan? Kiri kanan depan, jangan undur. Jangan U-turn, jangan undur. Boleh tak? Kalau boleh, sah. Jadi kalau dia buka sikit, semua sosok belakang tu kan boleh keluar. Ikut depan tu. Jadi jangan duk fikirlah kenapa pula kena keluar je. Tak ada. Ini hukum aja. Bukan suruh perempuan tu keluar pun. Jadi kalau tutup, walaupun boleh selak, tak sah ikut dalam. Tak sah ikut. Istilah dia panggil ha'il, penghalang. Tu satu syarat lagi. Jadi hati-hatilah kat situ. Hati-hati. Kadang-kadang yang lelaki pun problem juga. Contohnya macam tempat ni juga. Semua ada contoh kat sini. Yang kat sini ni, tu pintu. Pintu duduk kat situ. Kat depan pintu tu masih lagi ada berapa sah? 1, 2 sah? 1, 2, 2, 3. Ui, 4. Banyak ah. 3, 4 sah sini. Yang duduk situ tak boleh. Tak boleh sembahyang. Yang boleh sembahyang bermula pintu ke belakang. Pintu kecil mana? Tingkap. Tingkap tak boleh. Sebab tu kata bukan tingkap. Benang pun tak boleh. Benang tu dia tarik je. Langkah je lah kalau nak pergi ke imam. Tak boleh. Dia kira ha'il. Ini kan pula tingkap nak kena hukah. Tak boleh. Dia boleh pintu yang boleh lalu. Masa lalu tu tanpa melangkah atau melompat atau memanjat. Nak lalu. Jadi kena tutup, kena pangkah supaya biasanya tak ada orang sembahyang kat luar. Tu tarawih aja. Tarawih pun 10 hari pertama je. Hari raya satu lagi hari raya. Jadi kat situ je biasa problemnya. Kalau hari biasa tak ada masalah lah. Jadi tak boleh. Nak macam mana? Yalah, kalau nak cari khilaf, carilah. Mazhab Hanafi pun ada. Semua mazhab ada. Kalau nak cari khilaf, semua boleh buat. Kalau nak cari khilaf, semua boleh buat. Nak buat apa? Nak pakai seluar pendek? Boleh? Kalau nak cari khilaf. Nak pergi mana? Nak pergi bandar. Buat apa? Pakai seluar pendek? Seluar pendek? Khilaf? Boleh? Cari lah mazhab. Ada. Nak cari khilaf, semua makan boleh. Makan apa? Bewok. Dop. Bukan bewok pasir. Bewok. Sedap bewok. Panggang. Boleh. Cari lah mazhab. Ada. Nak makan harimau? Boleh. Nak makan kucing? Boleh. Kalau kata nak cari khilaf, makan semua kan? Apa sebab tak makan? Makan lah bewok tu. Sedap tu. Banyak lemak. Kenapa tak makan? Mazhab Syafi'i tak boleh. Adalah mazhab boleh. Adalah khilaf yang kata boleh. Kenapa tak makan? Kenapa tak makan kucing? Kita tak makan pula yang tu. Kenapa? Kerana tak sesuai dengan nafsu kita. Sebab tu nafsu makan kita tak sesuai. Maka kita tak ambil. Tapi dalam bab ni sesuai dengan nafsu kita pula. Kita ambil pula. Kita ni beribadah ikut nafsu ke apa? Sebab apa sesuai dengan nafsu? Sebab tak payah pecah. Kenalah dengan nafsu. Tak payah nak pecah dah. Jadi bila tak payah nak pecah, apa-apalah pakai mazhab lain. Memanglah kalau kita nak kata boleh, masih lagi ahli sunnah wal jamaah. Tapi kenapa dalam bab lain tu kita tak nak? Sebab nafsu kita tak kena, tak selari, maka kita tak ambil. Kita kata, oh khilaf mana boleh mazhab Syafi'i kan? Oh gitu pula. Gitu pula. Tapi bila kena dengan nafsu, kena nafsu, ada mazhab, ada boleh. Yang saya biasa bagi contoh yang sama lah. Walaupun 10-20 kali bagi contoh pun, saya bagi contoh yang sama juga. Macam kahwin lah. Kalau ikut khilaf, kalau semua khilaf, diraikan semua khilaf. Pada mazhab Hanafi, wali itu sunat aja. Tak wajib. Kerana perempuan itu mewalikan dirinya sendiri asalkan dia dah baligh. Kalau dia belum baligh saja, baru wajib wali. Kalau dia dah baligh, dia mewalikan dirinya sendiri. Tak perlu. Kalau ada wali sunat. Mazhab Hanafi. Pada mazhab Maliki, saksi sunat. Wali wajib tapi saksi sunat. Kalau tak ada saksi pun tak apa. Yang 2 orang tu kan. Jadi kalau kita meraihkan semua campur mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, nak kahwin ni, mana wali? Tak apa. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi sunat aja, tak ada. Saksi tak apa. Mazhab Maliki sunat mazhab Maliki sunat aja. Jadi berkahwin, aku kahwin aku dengan kau kan. Akad mazhab Syafi'i kena akad. Ikut nafsu kita. Akad, aku nikahkan aku dengan kau.
dengan mas kahwin. Sah. Dia kata, sah. Okey, jom. Jahannam tak agama. Jahannam lah agama. Jahannam agama. Kerana kita cari khilaf. Itu je nak bagi tahu. Cuma kalau kata betul lah ada betul ke tak benda ni keras macam ni sekali. Tak ada khilaf. Nak cari begitu. Tu je. Cuma janganlah kita bila ada khilaf je mudah. Janganlah gitu. Janganlah gitu. Tak boleh lah. Jadi bila terkepit, iza daqal amru ittasa'a. Bila satu keadaan tu tersepit, baru dia luas. Tersepit. Barulah, ada masalah lain tak? Gitu. Sebab tu kita pergi Mekah, boleh pula bersentuh-sentuh kadang-kadang. Perempuan duk bersentuh masa tayang haji. Boleh pula, tak batal. Sebab daqal amru. Apa? Urusan kita dah terkepit. Takkan nak pergi ambil wuduk. Masuk-masuk lagi, perempuan langgar lagi. Pergi ambil wuduk, dah lah jauh. Pergi, bila nak selesai? Bila terkepit, dia jadi luas. Tapi bila dah luas, jangan duduk. Bila dah luas tu maksud tak ada susah, tak ada kepayahan. Janganlah duduk mudah-mudah pula. Sebab tu, kalau berani tak kita pergi semayang, sebelum datang semayang, salam dengan isteri dulu. Sebab dekat Mekah kan kita boleh buat. Bukan salah isteri lah, bersentuh dengan perempuan kan tak payah ambil wuduk. Tiba-tiba, maknanya sah. Tak salah, tawaf sah, semayang sah. Sebab terkepit kita kata. Kenapa kita tak balik-balik? Dah ada pangkat hajjah, dah ada pangkat haji. Masa nak pergi, bang, nak pergi masjid, nak pergi surau, nak pergi. Salam. Tak boleh salam, tak boleh. Kat Mekah hukum lain ke? Kat Mekah Islam yang sama juga. Kenapa kita tak berani buat? Buat dah, try buat. Tak berani, tak sah semayang kan? Tahu pula. Tapi kat Mekah? Tapi dalam bab lain, kita mudah-mudah dalam masalah hukum. Tu je. Cuma bila terkepit, insya-Allah dia lepas. Bila terkepit, habis dah lama dah semayang kat sini. Habis ramai ribu-ribu orang. Allah pakat dosa belaka ke macam mana? Kena buat pengumuman 3 hari 3 malam ke apa ni? Itu boleh. PM tepi. Sembang tepi. Jangan cakap terbuka lah. Sebab takkan nak suruh siapa yang semayang sini sejak 10 tahun yang lalu hendaklah diqadha gitu. Balik. Jadi dia ada selesai. Sebab dah terkepit. Tapi bila luas, tak boleh lah. Tak apa, semayang je kat situ. Kenapa? Kan dah khilaf. Tu tak boleh. Mana sila terkepit? Semayanglah kat dalam. Mana penuhun? Contoh. Kita kadang memudah-mudah lah masalah tu. Masalah. Jadi, kalau kita nak kata sekarang ni tak boleh. Tak sah juga. Tak sah juga. Itu syarat je. Syarat di bukan masjid. Syarat tu di bukan masjid. Dan tiada mudarat. Tidak memberi mudarat, batal semayang. Jika seorang tu batal semayang, seorang yang berbetulan dengan pintu akan mereka-mereka yang di sisinya dan mereka di belakangnya. Kemudian daripada takbiratul ihram mereka itu, dia kata, sekarang ni tak dengar imam, tak nampak imam, nak semayang kat luar, pintu terbuka dan ada seorang dekat pintu tu, orang tu tengok imam. Okey, kita ikut dia lah. Kita ikut dia sebab dia duduk kat pintu. Dia panggil rabitah. Okey. Tiba-tiba dia tu batal semayang, dia duduk kat pintu tu. Belah. Alamak. Jika kita masih lagi dapat dengar imam atau nampak imam, kita boleh ikut. Tak ada masalah. Sebab kita tahu tak ada masalah. Samalah juga macam kita buka langsir dah semayang. Dah buka langsir sikit. Biasanya buka langsir ni time qomat tu. Masa Allah Akbar, masa tu baru buka langsir. Perempuan. Kemudian lepas dia takbir, sahlah semayang dia sebab dah buka. Tiba-tiba datang makcik. Mana ni? Apa buka-buka langsir nak tengok jantan gelenyar pun. Baik pula dia. Contohlah. Buat contoh. Dia pun perak tutup. Macam mana? Macam mana orang? Takkan dia nak batalkan semayang dia? Tidak mudarat. Maksudnya sah. Yang dikira ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, masa tu je dikira. Lepas pada tu ditutup. Sah juga. Dengan syarat dapat dengar imam, dapat tahu imam gerak lah. Itu mestilah. Tak dapat tahu imam gerak, macam mana nak ikut? Takkan nak agak-agak. Imam dah rukuk belum? Dah rukuk belum? Dah kot? Mana boleh? Kena tahulah imam tu bergerak. Kena tutup. Sebab dah ada orang lain tutup. Lepas tutup, orang semayang selepas pada tu semua tak sah. Makcik yang tutup tu tak sah, dan orang yang sebelum selepas tu semua tak sah. Yang sah masa takbir tadi tu, siapa yang takbir ketika terbuka? Siapa takbir ketika terbuka? Tu kan? Habis sebab tu.
Yang ke seterusnya. Tadi yang pertama tu, yang kedua. Bersepakatan makmum. Sepakat makmum dan imam pada sunat-sunat tertentu. Dah habis dah bab tadi. Bab tempat dah habis. Jadi syarat nak ikut imam, makmum dan imam mesti duduk satu tempat. Jika dalam masjid, tak ada masalah sangat. Dinding tak dinding, langsir tak langsir. Jika bukan masjid, pastikan makmum dan imam tak lebih 303 hasta. Kemudian makmum nak pergi kat imam, biar boleh pergi. Jangan ada penghalang. Walaupun boleh dibuka sekalipun, jangan ada penghalang. Okey. Apa lagi syarat nak jadi makmum? Syarat nak jadi makmum yang ketiga, muwafaqat. Muwafaqat, semacam, betul tak? Semacam. Makmum dengan imam pada segala sunat-sunat yang jahat menyalahi. Oh, sedap ayat tak? Ni ayat belah petani belah Kelantan. Jahat menyalahi. Oh, maknanya makmum pun ada makmum jahat menyalahi. Maksud jahat ni bukan jahat. Maksud jahat ni huduh. Huduh juga. Maksud jahat ni huduh. Huduh menyalahi ni tak ikut, tak sama. Menyalahi tu tak maksud tak sama. Bila makmum dan imam tak sama, nampak huduh. Tu dia. Nampak huduh tu bukan muka dia huduh ke apa. Nampak huduh perbuatan itu. Tu dia kata. Kalaulah, walaupun ianya sunat, tak sepatutnya bila sunat, kan, imam buat, makmum tak buat. Sebab perkara itu sunat. Okeylah kan, sebab sunat. Tapi walaupun sunat, ada sunat tertentu, ada 4 sunat tertentu yang imam buat, makmum tak buat. Contohnya, nampak huduh, maka batal. Walaupun sunat. Kita bagi contoh yang mudah-mudah. Imam takbir, Allahu Akbar. Makmum takbir tak? Allahu Akbar. Tak angkat tangan. Sah tak makmum tadi? Masih dia Allah, lepas tu dia niatlah jadi makmum semua. Sah tak makmum tadi ikut imam? Imam Allah, angkat tangan, Allahu Akbar. Makmum macam ni je. Okeylah, semayang, niat apa, usalli apa semua, Allahu Akbar. Tak angkat. Sama tak imam dengan makmum? Tak sama kan? Dari segi angkat tangan tak sama. Boleh sah tak makmum? Sah. Sebab tak tidak jahat menyalahi. Atau bahasa lain, tak keji tengok tu. Atau bahasa lain, tak huduh. Tu ayat dia. Tak huduh. Perbezaan tu tidak huduh. Masa bahasa nak cakap apa? Tak, nampak okey aja. Ada perbezaan tu huduh. Tu yang nak bincang. Allah huduh lah. Perbezaan tu nampak keji, nampak tak elok. Gitu. Kalau nak tahu huduh gini, kita boleh faham ni. Jahat menyalahi ataupun huduh ni, boleh kita tengok perbarisan. Perbarisan kiri kanan, tiba-tiba dia lah orang kiri, dia pusing kanan. Huduh tak? Tu maksud huduh tu. Kau pumping 100 kali kerana huduh menyalahi. Tapi kalau menyalahi yang tak huduh sangat, sikit-sikit tangan tu kau nak straight, ada sikit-sikit lari, tak huduh lagi. Tapi kalau masuk pertandingan kalah, dia kena sama prak kan. Orang pijak dah, dia lambat sikit, dia patut prak. Ni tak, lambat sikit, huduh tak? Tak huduh, tapi tak menang lah pertandingan. Yang ini huduh, keji nampak. Bila imam berbeza dengan makmum, nampak Allah tak cantiknya, Allah huduhnya macam tu. Kadang-kadang huduh tu tak batal. Kadang-kadang jahat menyalahi itu batal. Dia akan bahas ada 4. Kerana innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu. Dijadikan imam untuk ikut. Jangan menyalahi. Jangan tak ikut, kena ikut. Okey, keji tak macam ni? Imam Allahu Akbar. Kan? Imam sami Allah liman hamidah. Duduk diam lagi. Tak bangun lagi, tak bangun. Imam pun Allah nak sujud, dia pun sami Allah liman hamidah, imam sujud. Nampak keji tak? Kalau nampak tu keji juga, uduh juga, sebab tak sama kan. Tapi tak batal. Dia ada. Nak bincang itulah. Yang dia nak bincang ni 4 perkara. Cuma saya cek tadi, yang keempat dia tak beritahu. Dia kata ada 4. Tak, dia kata ada 3. Sepatutnya ada 4. Yang disebut dalam kitab ada 3 je. Dia tak sebut sujud sahwi. Okay. Yang pertama, bukan yang pertama. Kita baca dulu. Saya sebut dulu apa dia yang 4 itu. Apa dia? Yang pertama, istilah yang dipanggil macam ni. Wajib muafakat pada buat dan meninggal.
Sah nak faham? Tu bahasa kitab tu. Wajib muafakat, wajib makmum muafakat pada membuat dan meninggal. Dekat susah sikit lah nak faham bahasa tu. Buat apa ni? Buat yang sunat Buat yang sunat. Buat yang wajib memang wajib. Imam rukuk, makmum wajib rukuk, itu kita tak bincang. Imam buat sunat, makmum tak buat. Imam tak buat sunat, makmum buat. Yang tu kita bincang ni. Jadi ada satu yang pertama, wajib muafakat. Mesti imam dan makmum mesti sama-sama. Imam buat, makmum mesti buat. Walaupun dia sunat. Padahal sunat patut tak payah buat. Sunat tak apa, makmum tak nak ikut. Tapi makmum wajib buat juga. Kalau tidak, makmum tadi batal. Walaupun ianya sunat. Yang rukun kita tak payah sembang. Yang 13 rukun tu memang kena buat semua. Dan meninggal. Imam tak buat, makmum pun tak boleh buat. Walaupun ianya sunat. Imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Ada satu je. Apa dia? Satu. Kita empat dulu. Sekejap lagi kita salah satu. Yang kedua, tidak wajib muafakat pada buat. Dan tidak wajib muafakat pada meninggal. Dengan maksud, imam buat, makmum boleh kalau tak nak buat. Imam tak buat, makmum boleh kalau nak buat. Lawan. Kita lawan. Boleh. Imam buat, makmum tak nak buat. Imam tak buat, makmum nak buat. Boleh. Yang sunat tadi ni. Tadi yang pertama, makmum buat, imam buat, makmum mesti buat. Imam tak buat, makmum mesti tak buat juga. Dia tak boleh lawan. Tu ketat tu, itu macam rukun tu, ketat. Walaupun ianya sunat. Yang kedua, imam buat, makmum tak nak buat. Boleh? Imam tak buat, makmum nak buat. Boleh? Okey, ini tu yang kedua. Kita akan bahas nantilah. Yang ketiga, tidak wajib muafakat pada buat, tapi wajib muafakat pada tinggal. Iaitu, imam buat, makmum boleh lawan. Aku tak nak buat yang sunat tu. Boleh? Tak batal. Okey? Tapi kalau imam tak buat, makmum mesti tak buat juga. Makmum tak boleh buat. Imam ni pemalas tak buat sunat. Aku nak buat. Batal makmum. 3 dah. Yang keempat, wajib muafakat pada buat dan tak wajib muafakat pada meninggal. Imam buat, makmum wajib buat. Sunat yang tadi. Imam tak buat, makmum boleh nak buat. Cukuplah 4. 4 lah. Imam buat, makmum wajib buat. Imam tinggal, makmum wajib tinggal. Imam buat, makmum boleh kalau tak nak buat. Imam tinggal, makmum boleh kalau nak buat. Lawan terus. Imam buat, makmum wajib buat. Imam tinggal, makmum boleh nak buat. Imam tinggal, makmum boleh nak buat. Imam buat, makmum boleh. Imam buat, makmum wajib buat. Gitu. Dia 4 tu cukup. Yang pertama, seperti sujud tilawah. Ini nombor 1. Maka wajib muafakat pada buat dan tinggal. Dengan maksud, sujud tilawah ni kalau kita hari Jumaat je lah. Sebenarnya bukan hari Jumaat. Janji baca ayat-ayat sajadah, maka sunat sujud tilawah. Ketika imam sujud tilawah, makmum tak buat, tak sujud, batal makmum. Walaupun ianya sunat kan sujud. Tak sujud pun tak apa kan. Kita baca Iqra, ayat ujung tu ada sujud. Tak sujud pun, sunat aja. Jadi kalaulah imam sujud tilawah kerana baca ayat-ayat sajadah, makmum mestilah sujud juga. Makmum tak boleh duduk. Bila makmum tak boleh berdiri je, maksud tak sujud. Bila kita nampak huduh itu jahat menyalahi. Jahat kau tak ikut imam ni. Jahat ni. Walaupun sunat tapi jahat. Batal. Okey. Kalau imam buat, kalau imam tak buat, makmum kata pemalah imam ni. Aku nak buat lah. Batal juga makmum. Tak boleh kan? Buat, imam buat, makmum mesti buat. Imam tinggal, makmum mesti tinggal. Dia tak boleh lawan. Dia macam rukun. Rukun, imam buat, makmum mesti buat kan? Dia macam rukun. Maksudnya, peraturan dia ketat sangat. Imam buat, barulah makmum boleh buat. Imam tak buat, makmum tak boleh sibuk-sibuk nak buat. Kalau makmum buat, walaupun perkara tu perkara sunat, tapi batal. Sebab huduh. Tak huduh ke? Imam tengah berdiri, makmum sujud. Sorang-sorang. Kan huduh, kan jahat menyalahi tu. Ataupun imam sujud, makmum sorang-sorang berdiri. Kan huduh, keji nampak tu. Kita kena faham, ketika kita sembahyang, ada buat tala. Boleh kot. Ketika kita sembahyang, kita sembahyang jemaah, kita datang satu grup, umpama gitu. Macam kita datang satu grup. Jadi bila kita rasa grup, kita nak persembahkan pada Allah. Kita fikir mudah-mudah kata gitu. Jadi macam mana perbarisan yang duk buat tu, depan agung tu, nak cantik-cantik,
Macam tu juga kita menghadap Allah. Jadi kalaulah kita punya soft, kita punya kumpulan jemaah kita tu tak sama, tak cantik, maka dia bila tak cantik, maka bimbang takut Allah tak terima. Dan antara yang tak cantik yang boleh membatalkan macam ni. Tapi ada yang kadang-kadang tak cantik tapi masih lagi tak batal. Macam makmum masbuk ke apa kan, dimaafti rukun panjang, imam dah sujud dah, makmum berdiri lagi. Itu bab lain lah pula. Cuma ada keadaan bila wuduh tu, walaupun perkara itu perkara sunat, nampak tu tak cantik, maka tak sah. Yang tak sah ni siapa? Makmum, bukan imam. Makmum yang tak sah ni. Yang kedua, ada 4 tadi kan? Ada 3 lagi akan datang lah. Boleh sambung satu lagi sebab kita ada ni. Dan tasyahud awal. Kalau imam buat, makmum apa? Imam buat, makmum boleh tinggal tak? Imam buat tahiyat awal, makmum boleh tak tinggal? Kalau imam tak tahiyat awal, makmum boleh tak nak buat tahiyat awal? Lawan, kasih lawan. Imam ni apa, lupa sokmo kata, pemalas ke lupa ke ni. Tak tahiyat awal tinggal. Kita lawan, boleh tak? Kita buat. Tak boleh. Risau kan je. Kalau imam buat, kita lawan. Aku nak berdiri, aku tak nak. Tahiyat awal kan sunat. Aku lawan, kita lawan. Ni kan zaman lawan kan, mesti lawan. Kita lawan. Dia buat berdiri. Sah semayang ni. Boleh ada kitab depan tu. Saya bagilah jawapan dia. Imam dan ketiganya kat mana? Dan tasyahud mana? Lawan tu tak, lawan tu lain. Kalau imam buat, makmum boleh kalau tak nak buat. Tapi rugi lah. Sebab sunat, tahiyat awal kan sunat. Makmum boleh nak tinggal? Boleh. Tapi kalau imam tak buat, makmum tak boleh buat. Makmum mesti tinggal. Makmum yang kata, apa imam ni lupa ke pemalas ni, aku baca tahiyat cepat-cepat kat bawah ni, batal makmum. Kita akan bahaskan datang. Kita logiknya, imam buat, makmum kena buat. Imam tinggal, makmum boleh buat. Logiknya gitu? Tidak. Bukan gitu. Itu akan datang. Dia ada 3 lagi. Baru 1. Sudah dengan tasbih kafarah. Tutup lah. Nak baca tahlil.